Assalamualaikum and very good morning. Salam sejahtera semua anak-anak sekalian. Yang ini saya nak video ini menerangkan tentang tutorial 7 untuk soalan objektif ya. Tutorial 7 soalan objektif. Okey, kita pergi secara ringkas saja. So yang pertama, soalan pertama dia kata what is Bronsted Lowry acid? Jadi dalam pengenalan acid base tu kita ada dua jenis definition lah. Satu based on Bronsted Lowry, satu lagi Arrhenius kan. Jadi kalau Bronsted Lowry ini dia ada dua saja, iaitu dia berkaitan dengan proton donor ataupun proton acceptor ya. Proton donor maksudnya dia menderma H+. So dia adalah acid ya. Dia maksudnya dia mesti menderma H lah. H+ ya, H+ dengan H+ gain ya. So kalau H+ donor ataupun H+ proton donor acidic, proton acceptor ataupun proton gain dia adalah base ya. Jadi elektron tak ada lah, dia bukan elektron ya. Jadi jawapannya adalah C lah. Okey, number 2, acetic acid ni dia kata dia partially dia associate, maksudnya dia penceraian dia associate ni penceraian, not 100% ya. Jadi dalam kuliah saya dah ajar itu mengatakan bahawa kalau dia not 100%, that means equation dia mesti ada reversible macam ni lah. Okey, jadi ini salah satu clue ya. Partially maksudnya salah satu clue yang mengatakan dia adalah acidic weak acid lah. Selain daripada itu, kalau soalan diberikan nilai Ka ya, ataupun Kb. Ka adalah pemalar penceraian bagi asid lemah dan Kb is pemalar penceraian bagi base lemah ya, ataupun dipanggil the associate constant lah ya. For acidic, and this is for weak acid, this is associate constant for weak base. Jadi kalau nilai Ka Kb diberi, itu adalah weak lah, ataupun partially ya. Tapi soalan ni dia bagi terang-terang perkataan partially, that means dia adalah weak ya, weak acid ataupun weak base lah. Jadi penceraian dia adalah seperti ini. Okey, ataupun kalau nak tulis dalam bentuk tambahan H2O, dia supaya dia menghasilkan ni. Kalau kamu tak tambah H2O, dia akan menghasilkan ini. Kalau tambah H2O, dia akan menghasilkan ion ni lah. Dua-dua pun boleh pakai. Cuma dalam kehidupan seharian kita, as I mentioned before, hanya wujud H3O+ lah. H+ tak ada ya, tak stabil. Okay, dua-dua ni boleh pakai lah. So partially means acetic acid is weak acid lah ya. Kalau dia bagi weak base, dia yang paling glamour adalah kalau weak base adalah NH3 lah. Okey, ingat dia. Ini adalah cuka yang kita makan ni, CH3COH ni, acetic acid ni ya. Cuka makan. Kalau yang weak base yang popular adalah NH3 lah. Okey, weak base yang popular NH3. Jadi maksudnya kalau weak base tu adalah Kb lah, ataupun dia beli ammonia dia associate partially in water ya. Jadi dia adalah ammonia is weak base. Okay, next. Ini dia. Ni kan ammonia is weak base according to equation macam ni. Okay, jadi yang ini dia campurkan air dan maka dapatlah OH minus ni kan. So which one is conjugate acid for ammonia? Jadi yang ini dalam chapter yang ada conjugate tu lah ya, definition yang ada conjugate. Jadi kalau dia bagi tahu ini, this is already mentioned as weak base, that means the other one should be an acid lah. Takkan dua-dua base kan. So weak base dengan acid. Lepas tu kita nak cari conjugate dia, kena cari daripada spesies yang sama. Macam ini NH kan, jadi kawan di sebelah mesti NH jugalah. Dan ini H dengan O, maka sebelah ni adalah H dengan O. Jadi gabungkan dia seperti itu. Jadi kalau weak base, combination dia mesti conjugate acid. Base mesti combine dengan acid lah. Macam ni acid combine dengan base ya. Cuma tambah perkataan conjugate saja di produk ni ya. Jadi weak base dengan conjugate acid ya. Dia mesti ion yang daripada spesies yang sama. NH dengan NH ya. Jangan combinekan NH dengan OH ni salah, because sebelah ni yang ni tak ada O, tak ada N kan. Dia mesti spesies yang sama ya. Jadi conjugate ni seperti saya maklumkan sebelum ni, dia adalah merujuk kepada lawan dia. Conjugate mean perkataan berlawanan lah, ataupun garam dia lah. Jadi ini adalah conjugate acid dia NH4+.
Okay, next. Solution has hydroxide. Nah, jadi ini dia hydroxide ion ni seperti kena tahu bahawa ini adalah OH minus ya. OH minus. Hydroxide kan OH minus ya. Jadi kalau hydroxonium ion ini dia. Ini hydroxonium ya. Jadi dia bagi kepekatan dia ada molar 1 kali 10 kuasa 5. Jadi nak tahu dia acid basic kena kira lah ya. Di PO, since this is OH minus, that means kena pakai yang formula POH lah. Jangan pakai pH ya. Kalau pH negative log H plus, jadi H plus tak diberi. Dia bagi OH minus, jadi kena pakai formula ini ya. Ada dua jenis formula kan. Satu lagi pH sama dengan negative log H plus ya. Tapi tak boleh pakai yang inilah kerana H plus tidak diberi. Dia bagi OH minus punya concentration ya. Jadi dapat POH, maka daripada sini kamu ganti boleh kira pH dia. pH sama dengan 14 tolak POH kan. Ataupun pH campur POH sama dengan 14. Jadi dapat 9 lah. pH dia ya 9. Jangan sampai sini je, ini salah ni. Ini salah. Siapa buat sampai sini je tak siap. Kerana ini nilai POH ya. Ini nilai POH. Soalan untuk mengira sama ada dia acid basic ke, kena kira pH dia kan. pH yang kita kira tu. Untuk menentukan dia acid ke base ya. Atau neutral kalau sama dengan 7. Kalau ni pH dia 7, neutral lah. Okay. Jadi di sini adalah base lah. Because kita kira pH dia 9. Okay, next. Nombor 5. Nombor 5 ni dia bagi concentration of hydroxonium ion ni adalah 2 ini. Maka what is the concentration of OH? Sebenarnya boleh guna kaedah satu lagi lah, iaitu pH. Kamu kira pH dapat negative log H plus. Daripada sana kamu boleh kira POH dia ya. Jadi ini kan ada dua cara lah. Satu pakai ni kan, tengok. Ni kamu pH sama dengan negative log H3O plus. Nanti dapat daripada sana H3O plus masukkan, dapat nilai pH lah. Lepas tu pH sama dengan 14 tolak apa itu? POH sama dengan pH campur POH sama dengan 14 ya. Daripada sana kamu dapat POH ni. Okey. Itu kaedah pertama lah. Kaedah kedua, ada satu formula lagi, iaitu formula yang ini ya. KW sama dengan concentration of ini darab concentration of ini. Maka nilai ini kita telah beri ya, maksudnya kena tahu ya, nilai ini adalah apa tu, water punya itu kan, hasil darab keterlarutan bagi air. Ini dia. Maka nilai ini ada diberi ya. Kalau final exam dia termasuk dalam apa tu, pemalar ya. Ada. Jadi darabkan saja, dapat concentration of OH minus, pindahkan sebelah ini, bahagi, dapat ini ya. Jawapan dia C. Okey. Next. Nombor 6. Which one is buffer? So buffer ini kita telah belajar bahawa buffer ini penimbal. Dia terdiri daripada campuran ya. Dia adalah satu campuran, ya. Campuran between weak acid atau weak base dengan garam dia ya. Jadi ada video dia sebelum ni, saya telah nyatakan bahawa buffer ini satu penimbal lah, iaitu larutan ya, mengandungi weak acid atau weak base dengan garam daripada weak acid atau weak base tersebut lah. Jadi kena carilah which one is weak ya. Jadi saya telah labelkan di sini. HCl ni adalah strong acid kan, because Cl ni datang daripada group 17 ya, ion group 17. Ini strong base kerana ion dia datang daripada group 1 ni, nampak ni. Ini group 1 punya ion, ini group 17. Ini group 17 ni, nampak. Kan ada dalam nota kuliah saya beri itu, mana-mana ion daripada group 1, group 2 dan group 17, dia akan menghasilkan strong acid atau strong base lah. Kecuali HF ya. HF ni, F ni, F minus, walaupun dia datang daripada group 17, tetapi dia when react with H plus, dia menghasilkan acidic yang lemah. Ini sedikit pengecualian ni ya. F ni dia group 17 tapi dia weak acid ya. Tidak seperti Cl minus, Br minus dengan I minus tu, dia akan menghasilkan strong acid ya. Tapi HF, even though dia group 17, tapi F minus ni dia weak acid ya. Ini accept lah. Mungkin kerana F ni dia apa tu,
elektronegativity dia lah. Dia berada di paling atas dalam siri apa tu? Dalam kumpulan 17 dia duduk paling atas sekali ya. Yang lain ni down the group ya. Cl minus, Br minus dengan I minus tu dia semakin ke bawah dalam jadual berkala group 17 ya. F ni duduk paling atas sekali ya. F. Jadi mungkin itulah yang menyebabkan dia kurang bersifat acidic strong lah ya. Dia jadi weak ya. Okey, jadi jawapannya adalah yang A ni lah. Okey. A kerana dia adalah campuran daripada weak acid dengan garam daripada weak acid itu ya. Okey. Next, nombor 7. Nombor 7 ni adalah dia dalam chapter solubility ya. Tak masuk lagi lah video dia, tak ada lagi, tapi video standard ada dah ya. Video standard yang semua student pakai tu ada dalam Google site kita. Jadi kalau tengok di sini dia ada formula dia ya. KSP ni dia ada formula. KSP dia adalah satu dipanggil pemalar ya, dia pemalar keterlarutan. Jadi formula dia adalah pertama kamu kena, ini adalah garam ya. Ini dalam chapter solubility garam. Ini garam ni. Tapi garam yang mana dia mempunyai sifat dia tak boleh larut penuh lah. Garam yang kita makan di rumah tu kalau kita larutkan dalam air dia akan larut penuh ya. Jadi maksudnya dia memang akan larut sepenuhnya dalam air. Tapi ada setengah-setengah garam dalam our daily life ni, dia kita kacau banyak mana pun dia ada juga yang tak larut sebahagian dia lah. Jadi kalau ada garam yang tak larut sebahagian itu, dia ada nilai KSP dia. So kalau kamu kalau kamu bercerita tentang garam yang kalau kamu dapat satu garam yang mana ada nilai KSP, bermaksud garam tu memang tidak larut, dia ada ability untuk tidak larut sepenuhnya dalam air ya. Tapi NaCl yang kita makan tu, garam di dapur tu dia tak ada KSP, maksudnya dia memang larut lah ya. Jadi KSP ni dia ada formula dia. Pertama kita kena ceraikan garam ni kepada ion-ion dia lah. Jadi ini Ba, ini 2 dengan 3 ni dia crossover charge dia kan. Jadi Ba2+, ini 2 naik atas dengan 3 duduk atas ni, 3 minus ya. Lepas tu balancekan dia. Okey, balancekan ini darab 3, ini darab 2. Lepas tu dia nilai S ni. S ni sebenarnya adalah dia macam AB macam tu, A campur B, ini S dengan S lah, macam tu ya. Ini S ni. Jadi ini kita balancekan 3 dengan 2, maka darab 3 dengan darab 2 lah. Nanti KSP tu kamu kita akan tengok video dia nanti. Okey, untuk explain KSP ni tak sampai lagi video dia ya. Jadi dia ada formula dia, masukkan nilai 3 ni ke dalam persamaan ni, maka dia akan jadi 108S kuasa 5 lah. Ini matematik ya. Jadi jawapan dia D. Okey. Ini dalam chapter solubility ya. Nombor 8 ni jawapan dia B. Ini pun dalam chapter solubility juga. Nombor 9 ni dia buffer. Okey, nombor 9 buffer. Kalau kamu tengok dia kata ada campuran, dia campurkan KOH ke dalam buffer ni. KOH ni adalah sejenis base lah. Jadi buffer ini dia ada, kalau kita belajar tentang reaction dia, jadi because buffer dia ada acid campur garam kan. Jadi kalau kamu campurkan base ni akan bertindak balas dengan acid ni lah. Acid. Okey, base ni akan bertindak balas dengan acid. Jadi maksudnya base ini akan hilang nanti ya, dinetralkan oleh acid. Ya, sebab tu dia boleh mengekalkan pH dia ya. Because dia apa-apa bahan yang ditambah dia akan bertindak balas dengan ini, dia akan dihapuskan oleh salah satu bahan ni lah. Jadi dalam kes ni base akan masuk dalam buffer, base tu akan di react dengan acid ni. Jadi oleh itu apa kesan dia, weak acid ni kepekatan dia akan berkurang lah, kerana sebahagian daripada weak acid ni akan digunakan untuk menetralkan base, kerana dia nak mengekalkan pH dia kan. Jadi yang ini akan berkurang, yang ini pula akan bertambah. Dia penimbal, dia menimbal. Kalau dia kurang satu, mesti satu lagi bertambah lah. Begitu ya. Penimbal tu maksudnya dia balance, check balance lah. Check and balance. Jadi jawapan dia C. Okey, yang ini pula saya ada belajar dalam nota kuliah dia. Okey, maksudnya dia kita hydrolysiskan dia. Tengok nota kuliah balik sama macam ni ya.
Jadi pH dia kurang pada 7, maka dia adalah acidic ya. Okey, terima kasih. Itu saja untuk kali ini.